terus terang perarakan kali ini jentera. Jadi terima kasih kepada Profesor Ibrahim, Kepala Kesusahan dan juga Azizan dan rakan-rakan yang hadir. Ini luar biasa. Jadi saya pertama nak ucap tahniah dan salute, hormat kepada rakan-rakan. Kita kempen ni banyak. Selalu kalau saya pergi kadang-kadang kita mula dengan subuh di masjid. Tapi kalau jentera tu adalah 5-6 orang ikut. Tapi kalau di sini satu permulaan yang baik. Sekurang-kurangnya kita pukul jalan 8 pagi dan saya sampai tepat 8 pagi. So jentera asas itu sudah hadir. Ini saya rasa satu permulaan yang sangat baik. Saya ucap terima kasih. Tetapi kita tahu untuk menang kita perlu jentera yang lebih kuat kerana jumlah pengudinya seperti walaupun Ulu Tiram satu kawasan DUN, jumlah pengudinya macam kawasan parlimen, malah besar daripada kawasan parlimen biasa. Kawasan parlimen biasa kita ini 80,000 paling tinggi, 60,000. Jadi jumlahnya besar. Jadi perkiraan kita mesti ambil kira ini. Mood 2018 itu mood orang dah fed up lah kita, dah beluat dengan perbincangan soal 1 MDB, rasuah, kezaliman sebagainya. Jadi orang memang nak tuntut perubahan. Ya. Jadi menang Utira, menang Tebrau. Tetapi dalam 1 tahun 2 tahun kita ada kerajaan PH, tetapi ada juga keresahan. Orang India mengeluh ini kena tangkap LTTE, ada yang salah, ada yang tak salah, ada yang tak ada bom pakai baju sokong sikit kena masuk semua. Itu menimbulkan kemarahan juga. Kemudian wang peralihan pengagihan dulu mereka kemudian mitra lebih kurang masalah juga. Jadi poin dia, ini tidak bermakna tidak ada kekuatan kebaikan. Kita kena terangkan juga balance kebaikan. Orang Cina bangkit banyak juga isu yang kerana mereka rasa apa yang dijanjikan itu tak dapat ditunai banyak. Orang Melayu dan orang Cina India, terutama orang yang bawah, petani nelayan juga menimbulkan sikit sebanyak keresahan. Kita boleh jawab sebahagiannya dan kita boleh terima kelemahan-kelemahan ini. Tetapi dari segi umumnya, umpamanya indeks rasuah itu kita lebih baik. Keupayaan kita ambil tindakan. Kamu ini kalau rasuah, sama ada kamu Perdana Menteri, dia tak ambil kira. Jadi ada kebaikan dia. Begitu juga pengurusan kewangan negara juga ada perubahan yang memuaskan atau permulaan yang baik. Jadi kita sekarang kita harus bekerja untuk menjelaskan bahawa dasar kita, komitmen kita itu bukan setakat ulang apa yang Pakatan Harapan lakukan, tapi balik kepada dasar yang kita janjikan, reformasi itu, bahawa ekonomi harus dipulihkan untuk rakyat. Rakyat yang susah ini memang majoriti Melayu, tetapi India yang miskin pun ramai, Cina yang miskin pun ada. Jadi kita punya pendekatan daripada awal bila kita tubuh keadilan ini adalah menerima perlembagaan negara kita, kedudukan orang Melayu, hak istimewa, tetapi menerima hak semua. Yang ini kita yang awal yang berani cakap begitu. Orang lain nak cakap soal parti pelbagai kaum ni, dia baru boleh bincang, ya. Dan kita lakukan itu. Jadi ini bagi saya soal dasar dia. Kemudian tentu di Tiram atau Tebrau ini kita harus juga bangkitkan masalah-masalah rakyat yang biasa. Dan kita juga kena terang. Dia kata dulu kita pilih kamu, kemudian akhir kali parlimen kamu khianat. Masa kempen janji orang kerja setengah mati, ada yang kerja tak ada bayar pun. Tapi bila menang dia senang, dia khianat kita. Jangan maafkan orang macam ni.
pengkhianat ni sampai menyebabkan jatuh kerajaan. Saudara yang undi berpala dan okey, dia kekal, tapi anggota parlimen lompat. Jadi orang kata nak undi you lagi, nanti orang kaki lompat semua. Sebab tu kita harus teliti betul-betul orang yang kita rasa yakin setia dengan perjuangan parti dan prinsip dia, ya. Tak ada maruah kan. Sebab itu Sir Ibrahim sebut tadi, jadi maruah dia dibangkitkan is honor, integrity. Kita dalam hidup dia apa dia, you ajar anak-anak you kecil-kecil untuk apa? Jadi baik. Betul, jadi pandai, jadi baik. Bukan pandai-pandai bila pandai mencuri, tidak. Pandai urus bank, curi duit bank. Pandai jadi menteri kewangan, ambil wang negara. Itu pandai. You nakkan anak-anak you jadi pencuri? Tak nak. Jadi kita, sebab itu maruah itu penting. Ini lost, baik Islam atau agama Buddhis ke, Kristian ke, Hindu ke, kita ajar anak kita apa supaya jadi baik. Ini kadang-kadang politik orang lupa. Dia kena nak menang, itu nak menang, lawan sana beli sini, tipu sana tipu sini. Itu pandai orang politik. Tapi tak, kita didik anak kita itu mesti jadi orang baik. Jadi kalau kita jadi wakil rakyat, pemimpin dalam perjuangan parti dan politik, itu soal ini, maruah ini, integrity, honor, moral, ethical values, itu tak boleh kita ketepikan. Sebab itu bagi saya itu landasan dia. You ada dasar ekonomi, orang kaya lagi kaya, orang miskin you tendang dia bagi bawah, ya. Kerja pun tak ada. Itu satu dasar, tak ada maruah. Ada wang negara, bank, you nak pinjam 10,000, bukan main susah. Pergi balik 12 kali pergi bank pun tak dapat. Kemudian bank bagi pinjam 26 bilion ringgit kepada syarikat judi di Hong Kong. Okey, bankrupt lah syarikat tu sekarang. Jadi apa yang sudah jadi macam ni, ya, ini yang kita bincang. Jadi bila sudah buat kerja, you must remember, ya, betul, setengah orang dapat RM1,000 dia lagi. Dia jadi pacar, kita latih. Kepala kita latih last minute, kawan bagi RM500, dia caw. Okey, tapi dia lupa dia buat khianat itu, maruah dia pun tak ada, anak-anak dia tak jamin. Sudah, negara ini bukan negara miskin. Ini di antara negara membangun yang paling kaya. Minyak, gas, balak, dan sekarang jenuh pula kelapa sawit, industri, orang. Tapi yang masalah wakil rakyat, masalah kerajaan, masalah pemimpin yang tak peduli nasib bawah ni. Ini masalah kita. Baik, kita faham. Sudah sekarang ni jentera. Saya ada bagi beberapa pandangan dan teguran. Kita pengundi 100,000. Kalau kata ini saja kumpulan yang akan memenangkan, tak cakap benar. Tak cukup untuk memenangkan. Tapi ini harus jadi core. So, kita kena perluaskan, ya? Dan kita kena pastikan dari tiap kawasan pilihan raya KDM itu harus ada wakil. Kalau kawasan tu Melayu, biar wakilnya Melayu. Kawasan tu India, wakilnya India. Cina lah. Dan begitu juga yang lain, ya? Supaya dia boleh. Macam pacar. Kalau kita train, kata kita train 1,000 pacar. Ada kawasan di kampung Melayu, dia mesti pacar Melayu. Dia kenal orang situ. Kalau di kawasan India, you hantar mat pergi, dia tak kenal. Orang tanya cakap pun dia. So ini semua mesti nak ambil kira. So it's this not just berapa jumlah you latih. Ini perkara-perkara yang harus kita teliti kerana melalui pengalaman kita. Jadi saya nak sentuh bahagian kedua ini ialah tentang ini, ya? Bahawa challenge kita sekarang ini lebih sukar. Dan parti-parti ini sekarang bawa masalah baru, ya, yang nak selamatkan kononnya tu, nak selamatkan Melayu. Majoriti sini Melayu. Kempen UMNO Bersatu ini Melayu.
nak selamatkan Melayu. Jadi orang Melayu ni kita kena jelaskan. Yang jadi masalah sekarang ni, yang dia susah, dia miskin ini adalah kerajaan yang kata kerajaan Melayu ni. Jadi sebab itu kita harus ada persiapan yang cukup baik untuk jelaskan. Sebab dia mudah orang tarik, kita nak turun Melayu, calon Melayu, apa nak ambil India ni, Kuala ni buat benda. Kawasan ni majoriti Melayu, Ulu Tiram majoriti Melayu, pasal apa nak letak calon India? Okey, kita jawab, kalau begitu calon India nak ambil dia mana? Satu Malaysia tidak ada majoriti India. Tapi kalau saya nak menang di Port Dickson, saya perlu tak sokongan India? Perlu. India berapa peratus? 13%. Baik, saya di Pematang Pau, Melayu majoriti, calon Melayu, ada India mungkin 10%. Saya perlu tak sokongan dia? Ya. Di Ledang saya Ibrahim, India berapa persen? 5%. Tapi perlu. Jadi kita kena atur dalam keadilan ini supaya ada wakil. Kalau tak Ulu Tiram, tempat lain, tapi mesti ada, kerana ada suara. Tapi ramai ke India? Tak ramai juga. Satu negeri kadang, satu Malaysia 222. Ada 7, 8. Ya. Apakah orang India ni boleh rosakkan habis dasar Melayu ni? Tak ada. Ini pandangan yang bangang saja yang boleh bawa pandangan macam itu. Jadi menakutkan orang. Jadi kena fikir, kita di Ulu Tiram, tapi kita rakyat. Bila orang Cina. Baik, oh Cina ada Cina yang ini kira duit saja, tak peduli orang, ya. Jangan pilih dia. Pilih Cina yang ada di bawah. Jangan pilih Cina yang dah geti kianat. Pilih Cina yang baik. Melayu pun begitu. Melayu baik pun ada, Melayu rompak pun ada. Ya. Jadi kita kena ingat. Sebab tu kadang-kadang saya tak suka juga naratif segini. Kadang-kadang dalam kempen, ini saya ingat dalam keadilan kita lebih teliti. Kadang-kadang dalam kritik-kritik dalam media sosial ni saya cakap Melayu je. Ni kerajaan Melayu. Orang dengar pun menyampah. Kalau orang Melayu di bawah itu, dia dengar, baca yang ditulis tu, seolah-olah semua terima, ya, hubungan baik. Tidak ada seperti setengah negara, golongan minoriti tu kena hantam, kena pukul tengah jalan. Kita terima yang itu. Tapi kita sekarang nak kata, pilih Melayu yang baik, pilih Cina, India yang baik. Dan jangan bawa satu naratif, kempen, bahawa semua salah Melayu dalam negara ini. Ya. Kalau tengok kritik-kritik itu semua dah, dasar Melayu tak betul, pimpin Melayu tak betul. Dia lupa yang Melayu ini, yang ramai ni tak dapat apa. Yang untung, yang bilion-bilion tu berapa orang kerat di atas saja. Jadi saya nak nasihat, saudara kena teliti. Kita bercakap, jaga perasaan orang India walaupun dia jumlah kecil. Jaga orang Cina, kadang bukan semua Cina tokoh-tokoh besar. Ada Cina tengok di belah kawasan-kawasan yang perlu. Dia keluarga kita, jaga. Dan jaga orang Melayu yang majoriti, dan majoritinya susah. Kena ada simpati begitu, baru boleh. Ini yang disebut kemanusiaan. Kemanusiaan, kita jaga manusia. You nak jaga amalan cara Hindu di kuil, buat. You nak pergi kepada pekong Cina, itu buat. Itu Kristian. Tapi kita orang Islam, kita buat cara Islam. Tapi tidak boleh bawa permusuhan ini. Saya sebut di sini kerana ini akan jadi isu besar dalam kempen. Sebab itu saya kata jentera Melayu ini mesti diperkuatkan. Saya nak hadir dan saya nak mereka itu diberi tempat supaya dia dapat berjalan dengan berkesan. Kerana dapat menembusi kawasan-kawasan. Setengah orang dia kata tak boleh, orang Melayu ni dah mesti UMNO atau bersatu. Tak betul. Susah sebab dia kata dia bimbang. Kerana kalau di kalangan pembangkang dan kritik ini, dia asyik hantam je Melayu. Lebih baiklah kita balik kepada UMNO dan bersatu. Itu sebab itu kita kata sekapan kita
cara kita kendali mesti berubah. Dia ada problem dalam negara kita ini, terutama kalau orang Melayu. Saya pergi di Melaka, jumpa di kampung cikgu guru ialah pencen. Dia bagi pandangan pada saya. Dia kata, Tu Sri, saya kenal masa saya mengajar Tu Sri Menteri Pendidikan, saya ikuti Tu Sri pada Habib lagi. Janganlah izinkan orang nanti hantar macam seolah-olah dalam negara ini, kalau baca social media ni, Melayu yang paling rosak kaum dalam negara kita. Itu orang-orang yang tulis ni golongan elit pandai, yang bukanlah pandai semua tapi menulis ni elit, dia tak fikir perasaan orang. Dia mungkin orang tu tak baca, tapi berita itu disampaikan. Bila dia sebut nama-nama orang yang kritik-kritik ni, dia kalangan bukan Melayu dan Melayu, saya terkejut. Cikgu dulu ni cikgu sekolah rendah aja, bahasa Inggeris dia tak pandai, tapi dia boleh ulas kepada saya semua penulis-penulis terkenal ini yang hantam saja Melayu ni, dan terus kesan ke dia. Dia kata kalau macam ni susah kita sendiri. Sebab itu saya kata itu pandangan dia, bukan pandangan kita. Pandangan kita ini keadilan bagi semua. Pandangan kita ini bahawa yang majoriti masih Melayu yang kita tinggal. Pandangan kita itu tidak abaikan mana-mana kaum. Dan pandangan kita tidak salahkan kaum, salahkan beberapa pemimpin di atas. Jangan salahkan kaum di bawah. Yang kita buat pilihan raya termasuk Ultiram ini, nak pastikan kalau saya sokong calon India di Ultiram. Sebab apa? Sebab dia ikut dasar kita. Sebab dia, melalui dia, dasar itu akan berubah, baik keadaan negeri atau keadaan persekutuan. Jadi ini saya ingat satu hal yang penting, kerana dalam kempen di bawah ini soal kaum akan dipermainkan. Walaupun kadang-kadang tidak secara terbuka, tetapi ini yang berlaku. Saya tengok di Melaka bahawa battle-nya itu adalah battle di antara parti Melayu. Okey, jadi saya harap saudara-saudara perhatikan perkara ini. Persiapan jentera, persiapan pacak, walaupun satu permulaan yang baik, ya, kalau pergi Melaka tak ada ni, tidak ada jentera yang begini di mana-mana dun. Tapi di Johor saya tengok banyak yang ada persiapan, ya. Jadi satu permulaan baik, kita perbaiki lagi. Tumpu ini dia dalam mana-mana perjuangan dia strategi kena betul, ya? Tumpu. Umpamanya kita buat satu kawasan ni 100,000, tapi di satu kampung, 3-4 kampung ini memang jentera dia tu cukup bagus, dan kita tumpu itu saja. Kita tinggal yang 80% yang lain. Yang di sini kita menang 90%, sini kita menang 10%. Terterap juga. Jadi sebab itu saya percaya bila kita umum calon, kemudian jentera boleh mesyuarat, dan saya tengah sebut tu semua dah susah hati ni macam mana. Kita belum. Kita dengar semua, minta pandangan dari cabang, dari kadang-kadang pengundi-pengundi, kemudian pergi kepada negeri, teliti pula satu persatu bagi pandangan. Dan pandangan negeri itu saya minta tulis, cabang sebut ini. Okey, maknanya negeri bukan boleh umpamanya batalkan yang dari cabang, tak. Tapi negeri bagi pandangan, tetapi pandangan cabang itu mesti dicatat. Kemudian pergi negeri, pergi JPRP, pergi Biro Politik, barulah saya boleh sign watika. Jadi bila oleh kerana saya sign watika, kalau tak kena, saya lah kena marah. Tapi itu biasalah, nak jadi presiden kena sangguplah itu semua. Tapi insya-Allah kita buat keputusan yang terbaik untuk semua. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyaklah saudara. Very